Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Syamimi binti Wisan Zaliman bersama rakan sekumpulan saya iaitu Sarah Faizah binti Khairul Anwar. Hari ini kami akan membincangkan di bawah tajuk penulisan mekanis hasil daripada tayangan video YouTube. Di sini merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan. Yang pertama iaitu kelemahan dan kelebihan pengajaran. Yang kedua penambahbaikan dan cadangan. Yang ketiga kesan pengajaran dari hasil tayangan video tersebut terhadap pelajar. Dan akhir sekali kesimpulan hasil pengajaran tersebut. Baiklah, apa itu penulisan mekanis? Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis, murid-murid diminta untuk membentuk pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. Penulisan mekanis merupakan satu kemahiran yang dilaksanakan kepada murid-murid setelah mereka melalui aktiviti dan latihan kemahiran pratulisan yang ditetapkan. Penulisan ini juga dijalankan setelah murid-murid dibimbing cara memegang pensel yang betul, postur badan dan kedudukan kertas, kerusi dan meja semasa menulis. Baiklah, ini pula adalah contoh aktiviti penulisan mekanis. Yang pertama iaitu latihan menulis menggunakan kertas berkotak. Yang kedua, latihan memadankan bunyi huruf dengan kad huruf. Yang ketiga, latihan memadankan huruf besar dan huruf kecil dengan papan si kecil. Latihan yang keempat, latihan menulis huruf menggunakan papan mekanis. Seterusnya, latihan mengisi huruf yang tertinggal dengan menggunakan papan ABC-ku. Dan yang terakhir adalah latihan menulis suku kata dan perkataan di papan adikku sayang. Seterusnya ialah kelebihan pengajaran hasil daripada tayangan video tersebut. Baiklah, bagi kelebihan yang pertama ialah guru menggunakan bahan pengajaran yang bercetakkan beberapa huruf yang jelas, bersaiz besar dan berwarna yang terang. Yang kedua, suara dan intonasi yang digunakan sangat kuat dan jelas sehingga dapat menarik perhatian semua pelajar di dalam kelas. Yang ketiga, guru memerlukan sikap yang kreatif dengan menyelitkan retak irama lagu semasa sesi pengajaran supaya suasana kelas tidak membosankan. Sejurus semangat belajar dalam pembelajaran semakin bertambah. Kelebihan yang keempat ialah guru dapat mengenalkan jenis-jenis huruf kepada pelajar serta menyatakan bunyi sebutan huruf bagi setiap jenis-jenis huruf tersebut. Yang kelima, guru melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan pertanyaan dan dijawab oleh para pelajar atau secara ringkasannya iaitu sesi soal jawab. Contohnya, huruf ini bunyinya apa? Huruf ini apa? Yang keenam ialah guru sering memuji setiap hasil jawapan yang diberikan oleh para pelajar seperti bagus, pandai dan betul. Kelebihan yang seterusnya ialah guru menerangkan perbezaan penggunaan jenis-jenis huruf besar dan huruf kecil serta cara menulisnya dengan betul kepada pelajar. Guru menggunakan bahan pengajaran seperti marker berwarna merah, biru dan hitam untuk membuat garisan supaya kelihatan sama seperti buku yang digunakan oleh pelajar. Hal ini memudahkan pelajar untuk belajar dengan kaedah melihat atau meniru kembali cara menulis huruf dengan betul. Guru melibatkan pelajar secara aktif dalam melakukan aktiviti di hadapan seperti menulis jenis huruf yang telah dipelajari di papan putih. Secara tidak langsung, guru dapat memberi tunjuk ajar kepada pelajar tersebut dan mampu melihat kelemahan dan kefahaman pelajar dalam topik pengajarannya. Kelebihan yang seterusnya ialah setiap hasil persembahan pelajar di hadapan, guru mengakhiri dengan tepukan tangan bersama-sama pelajar dan pujian yang membuatkan pelibatan pelajar tersebut berasa gembira atas pencapaian dan keberanian mereka ke hadapan.
Guru melakukan aktiviti bersama pelajar dalam bentuk kumpulan kecil serta memberi arahan dengan jelas kepada pelajar sepanjang aktiviti tersebut berlangsung. Arahannya seperti mengeluarkan pensel warna, menulis huruf-huruf mengikut titik pada kertas tersebut dan dimulakan dengan huruf kecil dahulu, dan arahan seterusnya guru juga meminta para pelajar menulis nama mereka atas kertas tersebut. Guru menjawab pertanyaan pelajar dengan baik seperti situasi di dalam tayangan video tersebut. Pada minit 22:06. Cikgu, kalau tak ada pensel warna? Lalu dijawab oleh guru tersebut, kalau tak ada pensel warna, guna pensel sahaja. Kelebihan yang seterusnya ialah guru menyediakan tugasan atau latihan kepada pelajar setelah melakukan aktiviti bersama-sama dengan menyuruh pelajar menulis semula setiap jenis huruf besar dan huruf kecil di dalam buku bergaris 3. Guru membuat pemerhatian dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain dan mengadakan sesi soal jawab ketika pelajar sedang melakukan aktiviti yang telah disediakan. Pada akhir pengajaran, guru membuat refleksi tentang jenis huruf dan memilih huruf A sebagai contoh yang disertakan bahan grafik yang menarik seperti gambar dan warna bagi setiap perkataan yang dinyatakan bersama-sama pelajar, dan menyanyikan lagu sebutan huruf semula sebagai teknik imbas semula. Baiklah, seterusnya adalah kelemahan pengajaran hasil daripada tayangan video tersebut. Di sini merupakan kelemahan-kelemahannya. Yang pertama yang boleh kita lihat iaitu pelaksanaan penggunaan bahan pengajaran yang tidak sistematik, di mana guru tadi terpaksa menggunakan pergerakan yang banyak seperti berjalan dari hadapan ke belakang untuk mengambil bahan pengajarannya. Hal ini mengganggu perhatian pelajar untuk menerima topik pembelajaran yang seterusnya. Yang kedua iaitu guru kurang mahir dalam pengawalan kelas kerana masih ada segelintir pelajar yang masih kurang memberi tumpuan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kelemahan yang ketiga iaitu terdapat pelajar yang salah menyebut bunyi sebutan dengan betul, tapi tidak diberikan sebarang peneguran terhadap kesalahan pelajar tersebut. Buktinya, kita dapat lihat pada rakaman 12 minit 6 saat telah menunjukkan guru tersebut menyoal untuk sebutan bagi huruf S, tetapi terdapat seorang pelajar telah menyembunyikan sebutan se, iaitu perkataan yang salah, sebutan yang salah, sedangkan bunyi asal bagi huruf S dimatikan hanya perlu merapatkan gigi dan mengeluarkan sedikit angin dari mulut seperti S. Kelemahan yang seterusnya iaitu guru menggunakan aktiviti yang sama semasa menyoalkan bunyi-bunyi jenis huruf semasa mengenalkan jenis huruf besar. Di sini kita dapat lihat para pelajar hanya tertarik ketika membuat bunyi pada pengenalan jenis huruf kecil, tetapi hanya segelintir pelajar yang memberi perhatian apabila melakukan pada pengenalan jenis huruf besar. Baiklah, bagi kelemahannya seterusnya ialah penggunaan bahasa campuran atau dikenali sebagai bahasa rojak. Misalnya, guru bahasa Melayu tersebut menggunakan bahasa Inggeris semasa melakukan pengagihan kertas kepada pelajar bermula pada minit ke-20 34 saat, iaitu semasa pengiraan bilangan kertas. Contohnya 1, 2, 3, 4 serta penggunaan perkataan-perkataan lain seperti colourful dan are you ready? Baiklah, seterusnya ialah penambahbaikan atau cadangan hasil daripada tayangan video tersebut. Penambahbaikan yang pertama, guru perlulah menyediakan bahan pengajaran dengan lengkap dan diletakkan di tempat yang sesuai supaya tidak mengganggu penglihatan mata pelajar yang sering memerhati guru sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
Yang kedua, guru boleh menerangkan tujuan isi kandungan, memberi penerangan yang jelas dan disertakan contoh-contoh yang ada di sekeliling mereka, agar mudah untuk mereka mendapat gambaran dan faham dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga, bimbingan tambahan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka tidak terpinga-pinga dan masih di awangan. Contoh, menanyakan tahap kefahaman mereka sebelum menukar ke topik yang seterusnya, serta mereka perlu mengangkat tangan agar mudah untuk guru mengenal pasti kelemahan diri pelajar supaya terus dibimbing sepanjang sesi pengajaran berlangsung. Dan yang keempat, guru mestilah bijak dalam mengawal gerak-geri pelajar sepanjang sesi pengajaran berlangsung, supaya tidak ada pelajar yang berjalan ke meja rakan, bersembang, tidur, bermain alatan yang boleh mengganggu fokus belajar mereka. Seterusnya, ini cadangan daripada kami untuk pengajaran video tersebut. Yang pertama, penggayaan bahasa dan cara penyampaian perlu lebih menarik. Contohnya, variasikan intonasi suara di bahagian penegasan, ulangan, penyoalan, berinteraksi, pujahan, nyanyian dan sebagainya. Yang kedua, guru mesti menguasai kemahiran dan teknik yang pelbagai dengan mengadakan aktiviti menggunakan penggayaan dan pemulihan bagi murid yang berbeza kerana kefahaman setiap pelajar adalah berbeza. Yang ketiga, guru boleh menyelitkan unsur hubung seperti jenaka, teka-teki seperti tanda tanya, memberikan murid bertanda tanya dan sebagainya supaya berlaku interaksi antara guru dan pelajar dengan lebih kerap. Dan yang terakhir, guru juga perlu mengaitkan pengajaran yang lalu dengan topik yang hendak disampaikan pada hari tersebut atau dikenali sebagai teknik imbas kembali. Secara tidak langsung, membantu pelajar lebih bersedia dengan pembelajaran yang baru. Seterusnya, kita akan membincangkan kesan pengajaran terhadap pelajar hasil daripada tayangan video tersebut. Kesan yang pertama yang dapat kita lihat adalah pelajar turut melibatkan diri secara aktif sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Kedua, pelajar lebih seronok belajar di dalam kelas dan suasana menjadi lebih ceria. Yang ketiga, membantu pelajar mengingati fakta yang telah dibelajar. Yang keempat, memantaskan ilmu pengetahuan pelajar dengan latihan dan aktiviti yang bersesuaian. Yang kelima, membantu pelajar dalam mengekalkan perhatian di dalam kelas. Dan yang terakhir, hubungan guru dan pelajar lebih rapat dan mudah untuk meminta pendapat. Seterusnya ialah kesimpulan yang kami peroleh dari pemerhatian tayangan video tersebut. Penggunaan kaedah whole brain teaching dan yang kedua, power teaching yang diperkenalkan oleh Chris Bifler pada tahun 2007. Whole brain teaching merupakan pendekatan pengajaran yang diperolehi daripada penerangan neurolinguistik tentang fungsi hemisfera kiri dan kanan otak manusia. Dapatan kajian tentang fungsi bahasa otak menunjukkan dalam otak, fungsi satu hemisfera tersedia untuk satu hemisfera yang lain, untuk menghasilkan penggunaan bahasa yang lebih seimbang. Oleh itu, whole brain teaching menekankan pembelajaran secara aktif, iaitu pelajar mampu membuat perhubungan di antara dua hemisfera otak. Dalam whole brain teaching, imej dilihat sebagai asas untuk kefahaman, maka pelajar digalakkan untuk menggambarkan, melukis dan menggunakan drama untuk membangunkan idea baru dan mengekalkan idea tersebut. Contohnya, seperti dalam tayangan video tersebut, menyanyi sebuah irama lagu dalam membantu para pelajar memahami jenis huruf dan bunyi sebutan yang betul. Selain itu, semasa nyanyian dilakukan, guru juga melakukan aksi atau gaya pergerakan bagi membolehkan pelajar mengekalkan idea mereka terhadap topik jenis-jenis huruf tersebut. Seterusnya, kaedah kedua iaitu power teaching yang mempunyai 6 elemen iaitu kelas yes, 5 peraturan kelas, teach okay, scoreboard keys,
hands and eyes, dan switch. Teknik ini digunakan sepanjang pengajaran dan pembelajaran dan melibatkan semua pelajar di dalam kelas. Secara buktinya, kita dapat melihat semua pelajar di dalam kelas dapat memberi kerjasama dan memberi maklum balas dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian, bukti seterusnya, beberapa orang pelajar telah beranikan diri ke hadapan untuk melakukan aktiviti menulis di papan putih setelah usai pengajaran tersebut. Di samping itu, guru ini juga menyediakan bahan pentutoran seperti latihan bentuk lembaran kertas yang meminta pelajar menggunakan pensel warna dan menulis mengikut garis-garis putus yang disediakan oleh soalan tersebut. Akhir sekali, guru mengulangi isi kandungan pengajaran. Contohnya, mereka melakukan nyanyian lagu dan imbasan beberapa perkataan bagi mengekalkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dalam memori dengan lebih kukuh. Sampai di sini saja pembentangan kami berdua. Sekian, terima kasih.